bukan semua Muslim Mm-mm. dia betul-betul solat 5 waktu. Mereka mungkin skip ataupun banyak alasan ataupun dia dah tinggalkan solat dah lama. Tapi berapa teruk pun Muslim tu, Betul. bulan Ramadan Naam. dia akan datang puasa. Subhanallah. Ini satu mukjizat. Subhanallah. Betul, 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 kita betul, boleh betul. nampak. Saya sendiri pun Betul. nampak sekeliling Betul. saya ada orang macam ni. Betul. Dulu-dulu Mm-mm. semasa saya masuk Islam, Mm-mm. saya bayangkan saya boleh dapat banyak saudara Islam bersama saya. Tapi baru masuk Islam sampailah 3-4 tahun, saya rasa pun saya macam yatim piatu dekat Islam sini. Tak ada orang peduli saya. Macam anak tiri lah. Ya, pun tak Ha-ha. ada persatuan Cina Muslim cari saya. Tak ada, semua Betul. pun tak ada. Apakah perasaan Brother Rizwan semasa solat tarawih yang pertama? Jadi jujurnya cakap Ha-ha. ngantuk lah saja. Memang Faham, ngantuk aja. faham. Sambil sujud pun memang sudah tidur lah. Memang sudah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton kita semua yang berada di sebelah kaca. Selamat kembali kepada rancangan podcast kita sekali lagi yang bertajukkan Revert Stories My First Ramadan. Kisah perjalanan mu'alaf Ramadan pertama saya. Alhamdulillah, kami pihak Al-Khadim dan juga NMC iaitu New Muslims Community telah berjaya mengundang seorang tetamu istimewa yang tidak asing lagi dalam bidang dalam menyebarkan konten-konten ilmiah mahupun di YouTube, Instagram ataupun TikTok. Okay, bahkan saya sendiri adalah peminat tegar beliau. Allahumma barik lahu. Dan konten-konten beliau memang alhamdulillah berjaya memanfaatkan, saya percaya berjaya memanfaatkan semua golongan lapisan masyarakat, sama ada yang dilahirkan Muslim, yang mu'alaf baru mahupun yang baru ingin mengenali keindahan Islam. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan serba sedikit tentang tetamu istimewa kita. Okey. Saudara ini adalah sama dengan etnik saya, iaitu kami berbangsa Cina. Tetapi apa yang mengeratkan lagi hubungan kami berdua ialah jalinan persaudaraan dalam Islam. Dan sememangnya tali perhubungan Islam adalah antara tali yang paling kuat sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa berlengah lagi, biar saya mempersilakan saudara kita dan tetamu istimewa kita, Brother Rizwan Ong. Assalamualaikum Brother Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dayumi. Ya, alhamdulillah Brother Rizwan Ong. Terima kasih kerana dapat meluangkan serba sedikit masa untuk rancangan kita kali ini, dan harap-harap penonton kita dapat mendapat manfaat dan menghayati perjalanan Brother Rizwan, dan juga kita boleh belajar sesama sendiri. Okey. InsyaAllah dalam rancangan kita pada hari ini. Okey, Brother Rizwan Ong. Sebelum kita memasuki topik kita, iaitu My First Ramadan atau Ramadan pertama saya, boleh saya kenal serba sedikit, boleh Brother Rizwan tolong cerita serba sedikit tentang latar belakang Brother Rizwan untuk maybe penonton-penonton yang belum lagi mengenali Brother Rizwan, atau untuk refresh sikit lah memory mereka. Okay, Brother Rizwan, boleh saya tanya, Brother Rizwan
adalah dari mana? Okay, so saya dari Kelang, Selangor. Okay, so lebih banyak orang tahu Kelang lah. Tapi sebenarnya saya dari satu kampung baru Cina. Oh, So sekarang kampung baru Cina tengah panas kan. okay. So kita boleh cerita sikit lah. So saya daripada kampung baru Cina, namanya Jenjarom. Jenjarom. Dia tak jauh daripada Kelang, dekat lebih kurang 25 minit begini. Okay. Tapi lebih banyak orang tahu Kelang lah. Jadi saya seorang traditional Chinese. Okay, so rasanya tadi saya sudah ada borak dengan Brother Hilmi sedikit kan. So Brother Hilmi pun daripada family Chinese traditional. Tapi saya rasa saya lebih traditional Chinese family. Betul. Okay, sebab saya daripada kampung baru Cina. Betul. So kampung saya majority Chinese. Boleh kata orang Melayu yang saya nampak sejak saya kecil sampai saya ke sekolah menengah, saya rasa tak sampai 10 orang lah. Subhanallah. Memang semua Chinese. Faham. Orang India pun kurang. Okay, so memang betul-betul kampung Chinese lah. Betul. Jadi family saya pun typical Chinese. Pemikiran mereka pun sama. Okay, so jadi saya pergi sekolah rendah Cina. Okay, lepas tu lepas habis graduate, saya pergi ke Kelang, sekolah menengah Cina UEC juga. Memang habis Cina lah. Cina semua. Cina jadi habis. full. Alhamdulillah. Full. Jadi pemikiran saya cukup Chinese. Okay. Sangat-sangat Chinese. So jadi baru-baru ini kan ada banyak isu kaum tentang Cina ataupun kerajaan ke macam mana. Tapi saya rasa saya boleh rasa macam related lah sebab saya sendiri memang asalnya saya dari keadaan begini. Betul. Okay? Betul. So jadi bagi saya keadaan saya macam ini, kampung Chinese, keluarga full Chinese, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah sampai saya masuk kerja, saya kerja sales. So team saya pun semua Chinese. Faham. Okay? Tak ada macam orang lain pergi masuk company, kurang-kurang ada Melayu sedikit. Dapat bercampur jugalah kan. Saya memang semua full Chinese. So jadi keadaan saya macam ni, nak saya jumpa Islam, boleh cakap the percentage probability sangat-sangat rendah. Subhanallah. 0.0 berapa persen lah. So saya rasa ini situasi sebenarnya berlaku di majority Malaysian Chinese. Walaupun kita hidup di Malaysia, walaupun di sini orang Islam majority, walaupun orang Melayu majority, tapi kalau kita dalam satu kawasan begini, nak kita kenal kawan orang Melayu memang susah. Jarang lah kan. Susah sebab lagi satu pemikiran educated daripada family sendiri pun tak ada panggil pergilah campur Melayu, pergilah campur India, buatlah satu Malaysia. Tak. Betul jarang. Tak. Ini pun tak ada satu, kita boleh cakap inisiatif. Bukan satu agenda dalam family kita lah. Faham. Ya, macam memang tu. jarang kita akan ada yang family dia sebenarnya macam tak tahu bagaimana kita sampai ke keadaan yang begini. Betul tak kan? Sebab dari dulu memang ada at least sekurang-kurangnya zaman, kalau tak silap saya lah yang saya dengar cerita, kadang-kadang yang Syekh ceritakan zaman Tunku Abdul Rahman yang dia promote lagi keadaan racial harmony. But insyaAllah kita harap itu akan kembali lagi dengan keadaan yang kita ada sekarang lah. Ya. InsyaAllah. Okay, seterusnya seperti mana yang Brother Rizwan ceritakan tadi, memang persekitaran Brother Rizwan dari kecil sampai ke sekarang memang dalam persekitaran Chinese. Betul. Dan ini ialah satu benda yang selalu Brother Rizwan guna dalam video Brother Rizwan, dan saya nak reiterate, satu mukjizat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kenapa mukjizat? Sebab Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dia ingin. Betul. Allah gives hidayah to anyone He wills. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, even dalam persekitaran macam mana pun. Jadi saya nak tanya Brother Rizwan, apakah yang membuat Brother Rizwan ingin mengenali Islam secara lebih mendalam, dan Alhamdulillah untuk menjadi Muslim
selain daripada hidayah yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. So jadi story saya memang yang tadi seperti yang saya Betul. ceritalah. So sebab saya dalam persekitaran Chinese. Lepas tu selepas saya graduate daripada sekolah menengah Chinese, jujur cakap, sejujurnya saya sangat bangga jadi seorang Chinese. Alhamdulillah. Saya sangat bangga sama seorang Chinese. Sampai sekarang pun sama. Alhamdulillah. Sampai sekarang pun sama. Tapi of course selepas kita belajar Islam, kita pun sangat the best priority of course saya bangga sebagai seorang Muslim lah. Okay, tapi maksudnya kita tak adalah macam orang lain kata kita lupakan asal usul kita. Tak. Faham, lupa daratan. Tak. Betul. Sebab saya belajar Islam saya dalam bahasa Mandarin. Okay, sebab dalam bahasa ibunda saya. So itu pun lebih saya boleh related. Sebab kalau macam Brother Hilmi kalau tahu, kalau kita, tapi Brother Hilmi cakap you banana kan? Saya banana. Tapi boleh cubalah saya try. Sebab dalam bahasa Mandarin kita kan, kita memang contoh kita explain satu perkara, kita nak menggambarkan satu perkara, Betul. kita ada banyak cara description. Betul. Macam Arabic lah. Betul. Macam Arabic describe one thing, Betul. you have many ada banyak perkataan yang boleh describe. Betul. Many ways to it lah. Many ways to describe a thing. Betul. So you boleh feel the deep, the profound meaning lah. So jadi saya memang masih sangat bangga jadi seorang Chinese. Saya guna bahasa Mandarin untuk belajar Islam. Kita ada banyak perkataan yang boleh mendalami Islam lagi. Betul. Macam tu. Betul. So jadi tadi soalan apa? Tadi soalan bagaimana apa yang membuat Brother Rizwan lebih ingin mengenali Islam lebih mendalam dan menjadi seorang Muslim. Okay. Jadi saya hari tu sebab saya keluar kerja, semua story saya macam ni lah. Saya keluar kerja, kerja sales. So hari tu kenal kawan saya dekat satu company. Dia yang Muslim lah. Alhamdulillah. So lepas tu story saya macam ni. Yang hari tu sebab saya graduate, saya kerja dan hari tu sebenarnya saya punya result kira okay. Okay. Saya dekat sekolah menengah tu kira pernah dapat top 2 lah. Oh, subhanallah. Allahumma barik lahu. Baik. Kena cakap sikit lah. Memang ini Cina. Tak, jangan balik. Ya. Betul. Jadi hari tu saya yang science student, science stream. Okay. So jadi suppose perjalanan saya harus pergi universiti. Faham. So rumah saya pun mampu juga bagi saya pergi universiti. Alhamdulillah. So tapi hari tu saya pilih saya tak nak, saya pergi masuk kerja. Betul. So jadi semasa saya pergi kerja sales, sebab hari tu saya nampak impian saya lah nak capai sesuatu, nak capai tinggi, berjaya dalam kerja itu. Tapi lepas saya kerja beberapa bulan, lepas tahun, saya baru perasan rupanya bukan begitu senang yang saya fikir. Dan result tak baik. So hari itu saya hati macam ada satu tak balance. Saya rasa kenapa saya student yang cemerlang, kenapa saya nak korbankan diri kerja di sales macam ni. Faham. So jadi hari itu saya macam ada sedikit depression. Faham. Sebab itulah yang ini satu permulaan. Saya ada sedikit depression, saya rasa macam tak puas hati. Buat apa saya kena di sini, lagi baik saya pergi universiti. Betul. So jadi hari itu jumpa kawan saya. Kawan saya nampak saya, dia nampak saya macam depressed sedikit. Okay, lepas tu kawan saya hari itu dia result di sales kita, dia paling baik. Dia paling top. Oh, subhanallah. Okay, tapi percakapan dia bukan paling pandai. Biasa-biasa je. Faham. Okay, biasa-biasa je. Faham. Jadi saya nampak lah, saya nampak apa kelebihan dia. Kenapa saya pandai cakap, saya sales tak baik. Kenapa dia bukan sampai cakap tapi sales dia sangat baik. So saya nampak daripada akhlak dia. Subhanallah. So akhlak dia, customer suka. Okay, lepas tu partner-partner lain pun suka. Okay, jadi saya tertarik dengan akhlak dia dulu sebenarnya. So lepas tu dia cakap dengan saya, kenapa saya tengok awak asyik termenung saja. Termenung. Sebab saya akan depressed. Saya termenung. Faham. Dia cakap awak tak boleh termenung macam ni. Nanti itu jin masuk punya badan. jadi hari itu saya tak tahu itu betul atau betul lah. Tapi itu dah lepas lah. So saya percaya.
Betul. Saya rasa Betul. masuk akal. So lepas tu dia kata, jadi saya ada satu banyak soalan. So saya rasa kenapa awak punya result begitu baik. Lepas tu saya pun rasa macam saya dengan orang lain campur pun tak berapa baik. Lepas tu dia dengan orang campur boleh sangat baik. So saya pun banyak soalan kan. So dia cakap sebenarnya ini saya belajar daripada agama. Subhanallah. Dari kecil. Subhanallah. Dia cakap kita orang Islam ada belajar agama dari kecil. Allahu Akbar. Jadi saya imbas balik, betul juga. Walaupun saya pergi sekolah rendah, sekolah menengah, dalam family Chinese semua, Betul. walaupun kita bangga jadi seorang Chinese, tapi macam agama ni, kita Dirikan ada agama. pergi sembahyang pun, tapi Betul. tak pernah pergi kelas agama. Kurang. Memang kurang. Kurang. Jadi banyak orang ingat kita punya IC, Betul. Buddhis. Betul. Ingat kita pergi kelas Buddha, tak. tak benar, tak ada benda Kita tak macam ada tu. pergi kelas Buddhism. Betul. Boleh kata dalam kelas saya, ada 2-3 orang aja betul-betul ada pergi kelas Buddhism, pergi belajar Faham. setiap minggu. Betul. Tapi untuk kita memang tak ada, langsung tak ada. Jadi saya rasa betul juga. So adakah sekarang saya punya hati depressed sebab saya sudah kekurangan part rohani tu. Spirituality. Ya, spiritual. So saya rasa ini mungkin sebab saya tak ada satu kitab. Okay. Sebab saya tengok dia cakap dia ada belajar agama, dia ada Betul. kitab dia. Faham. Of course Quran lah. Dia ada Faham. kitab dia. Jadi saya fikir, betul juga. Jadi kalau saya nak improve sales saya sekarang, Betul. saya kena improve rohani saya. Kalau improve rohani saya kena cari kitab. Faham. Jadi saya nampak Islam ada Quran, Betul. Kristian ada Bible. So Faham. either two of these lah. Oh. Boleh. Okay. Itu fikiran saya. Memang. Saya start tumbuh daripada sini. Brother Rizwan ada juga hit that crossroad lah, because kadang-kadang saya if I may share, okay, kalau saya boleh. Ya, Betul. Sebab dua-dua pun mengatakan pasal monotheism. Ya. Jadi kadang-kadang kita dari yang sudut agama Taoism atau Buddhism ini nak pray to one, but which one? Faham? Sila teruskan. Sila. Betul. Lagi satu, kita cakap kita boleh kata Buddhism memang ada kitab dia. Okay, Faham. Taoism ada kitab dia. Betul. Memang masalahnya bagi saya rasa majority Chinese, kita tanya mereka apa kitab utama dalam agama dia. Biasa tak boleh jawab. Betul. Sebab terlalu banyak. Betul. Terlalu banyak. Tapi saya fikir Islam dengan Kristian ni senang. Satu saja. Satu. Bible atau Betul. Quran. Betul. So jadi saya fikir saya boleh pilih either one. Betul. Lepas tu kakak saya hari itu pun baru masuk Kristian. Dia bagi saya Bible. Tapi saya fikir semasa saya pegang Bible tu, fikiran saya saja saya fikir saya nak tambahkan sales saya. Jadi saya kena cepat baca, tambah rohani saya. Okay. Lepas tu orang boleh suka saya. Saya fikir macam ni. Itu hari fikiran saya macam ni. Tapi baca 2 page saja tak boleh tahan. Dah tidur dah. Okay. Jadi tak jadi baca lah. So tak faham ke sebab Faham tapi ngantuk. cerita dia panjang lah. Cerita panjang lah. Faham. macam Faham. Okay. So inilah yang permulaan saya kenal dengan Islam. I see. Subhanallah. And memang tidak boleh dinafikan kitab suci, iaitu Alhamdulillah kitab suci kepada para umat Islam, iaitu Al-Quran. Ia adalah satu mukjizat. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. And seperti yang Brother Rizwan kata, dalam dan juga Syekh yang selalu memesan kepada kita, dalam hidup ni kita dibuat, mesti ada pencipta. Dan takkan Tuhan yang menciptakan kita tidak memberikan kita panduan untuk dunia ini dan juga akhirat. Semestinya ada. Dan Alhamdulillah, iaitu Al-Quran lah. Kan? Alhamdulillah. Okay, so seterusnya. Okay. Semenjak jadi memeluk agama Islam ni, semenjak jadi Muslim, Brother Rizwan, boleh saya tanya, apakah tambahan daripada kisah Brother Rizwan tadi, okay, Alhamdulillah, apakah perubahan yang Brother Rizwan ternampak pada diri Brother Rizwan setelah mengenali Al-Quran, okay, yang seperti yang Brother Rizwan cakap, daripada depression, adakah Brother Rizwan telah mendapat apa yang Brother Rizwan nak atau mengalami benda yang baru? Ya, insyaAllah. So, Alhamdulillah. Jadi, saya rasa perubahan saya diri sendiri yang saya nampak daripada saya diri sendiri. Tapi sekarang masih tengah perbaiki lagi yang saya nampak mungkin emotion. So, sebelum ni lebih
lebih cepat marah. Okay, sekarang kadang-kadang pun cepat marah jugalah. Tapi berbanding pada dulu dah kurang banyak. Lepas tu, Alhamdulillah. saya rasa pemikiran pun banyak berubah. So macam tadi saya kata, first saya nak kenal agama Islam pun sebab saya nak selamatkan kehidupan saya sendiri, nak selamatkan sales saya sendiri. Betul. Okay, tapi alhamdulillah ini satu hidayah daripada Allah. Okay, hidayah daripada Allah akan memberi hidayah kepada orang yang Allah suka. Betul. Okay, dan Allah kehendak. Betul. Okay, dan seperti kita baca dalam surah Al-Kahfi, okay, orang-orang pemuda tu dia berserah diri kepada Allah. Allah beri mereka lagi banyak hidayah. Subhanallah. So, jadi first permulaan saya bukan saya nak betul-betul mencari agama. Faham. Okay, tapi selepas saya dah masuk Islam, okay, lepas saya masuk Islam 3 bulan, saya baca banyak video lah, research semua. So yang saya baca paling banyak video adalah perbandingan agama. Perbandingan agama. So jadi Dr. Zakir Naik, Sheikh Ahmad Didat, Sheikh Husaini, semua pun ada. Brother Lim. Okay, so jadi lepas saya baca semua, timbul satu perasaan, okay, yang saya hendak buat dakwah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebab saya dengar daripada satu kata daripada Dr. Zakir Naik, dia kata dia dulu seorang medical doctor. Okay. So sekarang dia sudah give up profession dia, medical profession, tukar jadi the doctor of soul. Subhanallah. Doktor juga, betul. Jadi dia kata ada apa kerja yang lebih baik daripada kerja di jalan agama Allah. Jadi itulah bagi satu macam jentikan hati saya. So saya fikir saya harus buat dakwah, dan saya harus buat dakwah kepada Chinese, bangsa saya sendiri. Betul. Okay? Sebab saya rasa yang saya nampak lah, yang itu saya sendiri nampak lah, tapi saya tak tahu betul ke tak betul lah. Yang saya nampak majority di Malaysia, yang pendakwah Chinese Muslim, majority of them mereka yang lebih pandai berbahasa Melayu atau English. Betul. Berbahasa Mandarin kurang. Memang kurang. Sememangnya kurang. So, betul. Jadi saya rasa inilah yang saya perlu buat sebab saya tengok tak ada. Betul. Dan sebenarnya kalau saya boleh, ya, Brother Rizwan, bahasa tu memang salah satu peralatan tool, okay, yang supaya orang dapat memahami lebih dan mengenali lebih. Bahkan dalam Islam pun, bahasa Arab tu, kenapa Allah telah memilih bahasa Arab untuk menyatukan kita semua. Jadi bahasa memang salah satu sebuah tool yang penting, kan, Rizwan. Alhamdulillah. Dan kalau saya boleh lagi, ni dalam bahasa Cina sikit lah, kan. Biasanya kita dalam Cina panggil Tuhan Shen, Jiuxi Bai Shen, correct or not? Sembayang Bai Shen. The keyword ni ialah Shen. Tapi saya pun baru-baru tahu yang Tuhan kita sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan just panggil Shen, kita tak generalize macam tu. Kita panggil Zhenzu. Ya. The true God lah. The true God, the one and only. Exactly. Subhanallah, indahnya bahasa dan indahnya bagaimana kita letakkan martabat, okay, yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okay, seterusnya, Brother Rizwan. Dan saya percaya, Brother Rizwan, dalam perjalanan Brother Rizwan ni mesti ada halangan-halangan dan rintangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji seseorang yang dia sayang, kan? Jadi Brother Rizwan, bolehkah saya tanya, apakah antara halangan-halangan yang Brother Rizwan telah hadapi, dan bagaimanakah Brother Rizwan menyelesaikan halangan-halangan tersebut dan rintangan-rintangan tersebut? Jadi penonton kita boleh mengambil iktibar daripada cara-cara Brother Rizwan juga. InsyaAllah. So saya
2019 Naam. bulan 2 14 Mm-mm. bulan Februari 14 Valentine Day lah Ah, masuk Islam. Tapi saya tak pilih. Alhamdulillah. Saya tak pilih. Qadarullah. So jadi hari itu saya masuk Islam saja. Naam. Lepas tak lama dalam setahun kot. Okay, dalam setahun saya berhijrah daripada bisnes saya sales tu. Tapi sampai sekarang saya masih buat sales tu lah. Tapi cuma dah kurang. Okay. Saya berhijrah ke bidang F&B. Oh, subhanallah. Ya, Alhamdulillah. So jadi hari tu sebab saya lepas masuk Islam, saya lepas belajar. Sebab saya anggap saya sendiri student of Dr. Zakir Naik lah. Saya sendiri anggap sendiri lah. Tapi saya tak pernah belajar dengan dia, saya tak pernah jumpa dia. InsyaAllah. Ya. So saya suka cara dia yang sangat tegas dalam beberapa perkara aspek dalam kita punya hidup dan juga dalam perjalanan belajar Islam kita. So of course sedikit pandangan dia ada berbeza dengan pandangan tempatan. So kita boleh sesuaikan. Saya yang cakap tentang prinsipal dia. Prinsipal tu dalam sesuatu aspek perkara dalam Islam kita tak boleh bertolak ansur. Betul. Ada setiap barang kita tak boleh bertolak ansur. Setuju. Jadi saya lepas belajar Islam, saya fikir saya harus jadi seorang Muslim yang baik. Okay? So tak adalah bagi sendiri banyak alasan. Betul. Kadang-kadang ada Muslim, saya nampak sendiri ada kawan-kawan mualaf baru, mungkin mereka baru masuk, bukan maksudnya mereka banyak alasan, tapi mungkin mereka tak cukup kuat untuk push dia sendiri untuk sesuaikan semua contoh rukun Islam, solat 5 waktu semua. Kerana mungkin mereka masih struggle dalam solat 5 waktu. Tapi bagi saya, Alhamdulillah saya lepas 1 bulan saya belajar YouTube sendiri dan juga pergi masjid bersama kawan. Saya dah menguasai solat dengan bacaan semua lah. Oh, subhanallah. Allahumma barik lahu. Alhamdulillah. So, jadi pada masa tu, semasa saya lagi mendalami Islam, saya fikir dalam kerja saya sales sekarang ni, macam kadang-kadang saya macam tak boleh lari daripada unsur haram. Contoh, kadang-kadang kita sales ni, saya kerja direct sales lah, sales. So kita akan hit target kan. Lepas hit target, kita akan pergi party. Tapi party, of course, sana pun ada Muslim juga. Betul. Okay. So Muslim sini pak lah, non-Muslim sana pak lah. Non-Muslim di sana minum arak lah, Muslim di sini makan buffet aja lah. Buffet itu halal lah. Jamuan lah. Tapi bagi saya rasa ini barang tak betul. Betul. Saya pun tak selesa. Faham. Lepas tu sebab saya dalam satu team Chinese, so kadang-kadang makan pun susah. Faham. Makan pun satu susah. So saya pun tak nak mereka sesuaikan saya. Betul. Maksudnya pun tak nak mereka, sebab kita sengaja nak cari halal food. Betul. Mereka nak makan apa pun tak boleh makan. Jadi kita tak nak rasa macam menyusahkan orang lah. Tapi menyusahkan orang. Sebab saya fikir satu barang aja. So maksudnya kadang-kadang saya macam ada orang kata Chinese Muslim ni sudah masuk Muslim banyak kecoh macam sudah jadi Melayu sebiji. Astaghfirullah. Betul. Tapi bagi saya rasa tak payah. So saya macam ni saja. So kenapa saya mau bising-bising orang tak ada kisah sedia makanan halal bagi saya. Saya sendiri yang harus pergi cari jalan sendiri. Sedia makanan ke ataupun sendiri jauhkan. Jangan susahkan orang. Ini perjalanan you pilih sendiri. Kenapa nak orang sesuaikan you? Betul. Jadi hari itu saya fikir kerja saya ini susah saya nak mendalami Islam dengan baik, dan juga hari itu saya sudah ada keluar satu fikiran saya nak jadi seorang pendakwah. Jadi saya fikir kalau saya teruskan kerja di sini, masa saya dan juga sekeliling saya susah saya nak capai target tu. So saya sudah fikir banyak, saya nak berhijrah ke bidang lain. So apa yang saya boleh buat? So saya dengan isteri saya tahu masak. Jadi saya fikir okay, kita boleh pergi buat F&B. Tapi buat F&B pun takut juga sebab awak tahu masak, tak semestinya awak buka restoran boleh berjaya. Betul. Kadang-kadang makanan sedap tak semestinya berjaya. Management tu lain. Betul. So jadi kita fikir kiri kanan. Tapi sebab jadi hari itu niat saya nak buka restoran sebab saya nak jadi pendakwah. Sebab saya fikir macam ni, simple saja hari itu saya fikiran. Kalau saya buat sales, saya kena Chinese panggil 手停口停. 手停口停 Maksudnya kalau you
tak bekerja, Betul. tak ada duit. Betul. Maksudnya you kena hari ini kalau cari satu customer baru ada satu customer punya duit. Mm-mm. Kalau you tak kerja, duit dah Tak tak ada. dapat. Mm-mm. Okay. Jadi saya fikir saya nak bina passive income. So saya nak bina restoran. Lepas tu boleh upah staff. Saya fikir macam ni. Lepas tu nanti income dah stable. Saya boleh pergi buat dakwah. Alhamdulillah, insya-Allah. Itu niat saya itu. Semoga Allah pemudahkan. Ya, amin. Amin. Jadi hari itu saya fikir begitu senang. Tapi buka saja sebenarnya banyak perkara yang kita tak tahu. So banyak belajar daripada jatuh. Tadi pada Hilmi tanya halangan kan. So itulah yang kita plan macam ni. Sepatutnya orang fikir awak punya niat ni cantik, Allah mesti pemudahkan kan. Tapi baru buka saja kedai, saya dah guna 100 lebih ribu buka kedai. Habiskan saving semua buka kedai. Subhanallah. 10 hari saja MCO. Oh, astaghfirullah. Jadi saya fikir itulah halangan yang paling itu yang cabaran yang paling Salah besar satu bagi saya. cabaran besar. Lepas tu hari itu saya baru masuk Islam 1 tahun. Oh, subhanallah. Bukan yang ilmu sangat banyak. Sekarang pun Tapi bukan sangat banyak lagi, masih kita tengah selalu belajar. belajar lah. Masih tengah belajar. So cuma hari itu baru buka 10 hari MCO, duit dah sangkut di sini. Lepas tu restoran saya masih baru. So orang pun tak akan sengaja datang makan restoran saya. Orang pun tak kenal restoran saya. Faham. Kalau cakap bungkus restoran lain dah lama masih okey. Tapi kita baru, orang tak kenal kita. So agak struggle hari itu. Tapi alhamdulillah kita pun fikir jalan macam mana buat promosi, macam mana buat hidangan, budget. So insyaallah lepas beberapa bulan pun selamat pun bangun balik. Alhamdulillah. So sampai sekarang restoran dah 4 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita bayangkan kita punya niat baik, Betul. kita boleh terus straight A to B. Betul. Tapi sebenarnya dari A to B dia ada banyak halangan. A.1, A.2, Ya, A.3. banyak halangan. So jadi itulah yang isteri saya pun cakap saya, kadang-kadang awak lagi nak dekat dengan Allah, itu cabaran lagi banyak lah. Betul. Itulah yang saya fikir. Dan masa tu saya semasa buka restoran, sebenarnya saya pun belum bagi tahu status Islam saya kepada family saya. Oh, subhanallah. Jadi saya buka restoran, saya masuk Islam, saya kahwin. Semua Subhanallah. tak cakap. Jalan dulu. Jadi agak stres lah. Faham. So semua sembunyi lah. Faham. Seperti pemuda Al-Kahfi. Macam itulah. So sembunyi. So harap Allah boleh tolong saya. Tapi Alhamdulillah. So memang hari itu pun selalu kadang-kadang solat pun boleh nangis. Okay, pun memang rasa Allah bersama dengan saya. Tapi sekarang imbas balik memang manis lah semasa cerita story macam ni. Tapi semasa awak dalam keadaan tu memang bukan senang. Betul. Memang sangat-sangat stres. Kepala pun nak pecah dah. Betul. Brother Rizwan, saya tak boleh bayangkan apa yang Brother Rizwan lalui. Even Brother Rizwan cerita macam ni, yelah saya boleh rasa memang memang susah. Tapi untuk berada di dalam kasut Brother Rizwan, memang saya tak boleh bayangkan. Tetapi kalau saya boleh, ya Brother Rizwan, memang seperti Brother Rizwan cakapkan, memang Allah memang akan menguji sesiapa yang dia sayang. Seperti nabi-nabi kita yang terdahulu. Mereka lah yang antaranya diuji yang paling besar. Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. Dan even despite telah diuji, and Brother Rizwan, kalau saya boleh, memang tak ada outlet except Allah. Ya. Untuk luahkan perasaan atau grief. Tapi macam dalam surah Yusuf, okay, where verily indeed I only complain to Allah. I only give my complaints to Allah, right? Brother Yusuf did just that. And Brother Yusuf memang buat macam tu saja. Apa pun memang Brother Yusuf Brother Rizwan, sorry. Surah Yusuf, Brother Rizwan. Okay, Brother Rizwan berpegang kepada tali Allah saja. Dan itu semua adalah qadar Allah. Okay, rukun iman kita yang ke-6. Indeed, Allah adalah the best of planners. Dan kenapa saya cakap begitu? Disebabkan itulah kan tapak yang Allah telah sediakan untuk Brother Rizwan. Dalam iman Brother Rizwan, foundation dia memang insya-Allah
strong. Strong, InsyaAllah, strong. InsyaAllah strong. InsyaAllah. Dan Amin. amin. And semoga Allah memberikan kejayaan kepada Brother Rizwan untuk restoran Brother Rizwan sambal lalapan Kelang kan? Ya, Kelang. Betul sambal lalapan betul. Boleh datang support, ada 2. InsyaAllah. Alhamdulillah. So that Brother Rizwan juga boleh berdakwah lah. Kan? Okay. So seterusnya. Okay. Ya, Brother Rizwan. Kalau saya boleh. Okay. Sebab Brother Rizwan pernah cakap tadi adalah salah satu kawan Brother Rizwan yang telah juga berdakwah kepada Brother Rizwan lah untuk memeluk agama Islam. Boleh saya tanya, ada siapa-siapa lagi tak yang Brother Rizwan memang mengambil inspirasi, menjadikan inspirasi sebagai seorang Muslim? Okay, so Alhamdulillah. So jadi kawan saya hari itu sudah kahwin lah. Alhamdulillah. Okay. Jadi hari itu sebenarnya saya punya perjalanan sebab lepas dia cakap dengan saya dan saya memang tertarik dengan akhlak dia, so saya nampak keindahan Islam. So semasa dia cakap dengan saya kalau nak kahwin kena masuk Islam, bagi saya tak ada masalah sebab saya rasa Chinese kita majority, saya tengok yang sekarang generasi muda ni, majority mereka memang agnostic. Belum sampai atheist lagi. Betul. Sementara masih agnostic. Maksudnya dia percaya Tuhan ada, tapi katakan mana satu Tuhan yang dia betul-betul percaya dan beriman, tak semestinya. Betul. So, jadi bagi saya walaupun saya percaya ada Tuhan tapi saya tak beragama betul-betul. So jadi hari itu saya fikir bolehlah terima Islam. Terima Islam. So tapi semasa saya bersama dengan dia, maksudnya sebelum kahwin, saya cakap okey masuk Islam, tapi saya tak pernah mengkaji Islam langsung. Okay. Tapi saya ikhlas, memang saya cakap okey, tapi betul. Allah bagi hidayah lah. So maksudnya Allah belum bagi hidayah hari itu, jadi saya belum bergerak. Saya tak pernah type pun Islam. Kan? Tak pernah search pun Islam, tak pernah. Tapi saya cakap okey. Betul. Tapi lepas saya pergi hari itu pergi register, saya nak buat sendiri jadi seorang Muslim legally di Malaysia. So lepas saya masuk baru saya start takut. Okay. So saya fikir di Malaysia ni masuk Islam senang, keluar susah. Orang Cina fikir macam ni, memang betul. Betul. Jadi saya baru start takut, habis. Kalau saya agama ini salah macam mana? So barulah saya start mengkaji. Hari itu syahadat, baru hari itu start mengkaji. Alhamdulillah. So jadi saya rasa sebab isteri saya dia sebenarnya tak betul-betul dakwah dengan saya, dia pun tak cakap banyak pun, dia cakap sedikit aja. So tapi Allah beri hidayah. So jadi saya start mengkaji yang tadi Brother Mi cakap siapa yang jadi inspirasi kan. So sebenarnya baru-baru ini baru jadi lebih baik sikit. Yang apa? Sebelum ini saya dah masuk Islam dekat 5 tahun. Bulan 2 ni dah 5 tahun. So first 4 tahun ni saya memang bersendirian. Seorang aja. Walaupun saya jadi Muslim, tapi sekeliling saya masih Chinese kawan saya. Saya kawan Melayu pun sangat kurang. Saja saya ada bagi kelas Paduain, ada ustaz tu lah, yang ustaz sangat baik lah, ustaz saya sangat baik. So tapi dalam sekeliling saya memang semua non-Muslim. Tapi saya anggap ini satu cara saya dapat konten lah. Saya dengar fikiran dia apa, saya boleh buat macam ni. So jadi saya memang yang nampak masalah tu saya boleh cuba nak cari jawapan. Betul. Tapi bagi inspirasi kepada saya sebab saya start mengkaji Islam daripada YouTube. So hari itu memang saya sangat anggap Dr. Zakir Naik, Sheikh Ahmadi dah satu inspirasi saya lah. Subhanallah. Jadi saya rasa kalau saya nak jadi Muslim, saya kena jadi Muslim macam tu. Saya punya fikiran. Amin. Macam satu Muslim seharusnya yang siapa datang tanya soalan, you mesti boleh jawab. Betul. Sebab Islam ada jawapan semua. Betul. So adakah kalau sekarang kita tak ada jawapan, yang betul tak ada jawapan ke kita malas? Betul. Nak mendalami dan mencari. Ya, betul. Alhamdulillah Brother Rizwan. Okay. Dan kembali kepada apa yang Brother Rizwan cakap tadi, alhamdulillah sebab kita diajar di dalam Islam. Bahkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ni yang pertama dia cakap semuanya bermula dengan niat.
Dan alhamdulillah dengan niat Brother Rizwan nak mendalami, nak membelajar lagi, biarpun semua benda mesti ada starting point lah. Ya, betul. Betul. And then tak kisahlah starting point dia macam mana, tapi janji kita start. Betul. Janji kita start. Alhamdulillah. Okay. So, soalan yang seterusnya. Okay, Brother Rizwan. Apakah nasihat yang Brother Rizwan boleh kongsikan atau beri kepada seseorang yang ingin mengenali Islam atau nak mengambil syahadah? Apakah nasihat yang Brother Rizwan boleh bagi? InsyaAllah. So, Alhamdulillah. Kalau kita nak menyampaikan Islam, okay, saya tak boleh cakap nasihat lah. Itu saja sedikit pengalaman saya. Sebab saya sendiri daripada satu background yang betul-betul Chinese. Jadi saya tahu, yang saya nampak, Chinese Malaysia betul-betul sengaja nak cari Islam sangat kurang. Sengaja. Okay. Maksudnya sengaja saya nak beritahu Yang Islam akan untuk type apa. Islam. Betul. Sebab saya nak masuk Islam. Faham. Sangat kurang. Betul. Majority sebab kahwin. Okay, ini jujur. Kita tak ada masalah. Okay. Betul. So Allah bagi hidayah dengan cara yang Betul. memang cukup indah. Betul. Okay, sebab dia tahu majority Chinese macam saya fikir kita fikir kerjaya, kita fikir kita punya budaya sudah cukup baik. Betul. Okay, kita takkan sengaja pergi cari budaya orang lain. Kenapa Betul. saya nak jadi orang Melayu? Betul. Fikiran dia. So Allah guna cara yang lain. Betul. Bagi orang Islam yang cantik, Betul. orang Islam yang Alhamdulillah. penyayang. Betul. Jadi mereka tertarik dengan akhlak. Okay, tertarik dengan itu apa tu? Cara hidup mereka. Betul. So sini saya buat iklan sedikit lah sebab saya punya buku semua keluar. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Saya yang jaga pasal akhlak ni. Okay. So jadi majority mereka sebab kahwin, okay, ataupun majority memang sebab kahwin lah, okay. So yang betul-betul sengaja nak cari Islam tu apa kurang. Niat saya nak lagi ramai orang Chinese dekat Malaysia. Dia macam kita tengok street dakwah dekat luar negara, macam dekat the speaker corner macam Hyde Park. betul-betul orang tu dia teringin nak tahu agama tu Betul. agama itu apa, agama Islam itu apa, agama Kristian itu apa, mereka berdebat. Betul. So jadi saya rasa saya harus menyampaikan Islam, okay, dalam bahasa saya, okay, supaya mereka boleh nampak, okay, dan saya harap bagi mereka lagi kenal Islam itu apa. Betul. Okay. So cara saya fikir saya seorang pandai cakap tak cukup. Okay. Sebab satu orang punya mulut limited. Okay. So saya fikir semua orang Muslim, utama orang Melayu dekat Malaysia, sebenarnya semua pun boleh buat dakwah kepada orang Chinese. Betul. Tapi sebab language tu, kalau dia nak belajar, Betul. ambil masa banyak tahun juga. Betul. Lepas belajar, mungkin dia punya level pun tak cukup lagi untuk maksudnya the vocabulary tak cukup untuk menyampaikan juga. Bahkan Cina sendiri pun. So cara saya fikir saya akan buat Q&A ataupun majority yang mereka nak tahu punya soalan, saya buat dalam bahasa Mandarin. So lepas tu saya letak subtitle. So, supaya semua orang Melayu nak dakwah, contoh dia nak Cina tanya soalan ni, dia copy aja bagi dia. Dia macam FAQ lah. FAQ. Saya fikir macam ni. Betul. Alhamdulillah, subhanallah. Lepas tu sebenarnya saya dah lupa saya macam apa. Tadi saya cakap satu point. Tak apa. So jadi saya rasa semua orang mampu dakwah lah. Semua orang mampu dakwah macam seperti Nabi bersabda, sampaikanlah walaupun satu ayat. Betul. So lagi sekarang social media ini sebenarnya kalau kita utilize kan, kita tahu itu jawapan di mana kan. Tak payah hafal pun, tinggal copy and paste pun boleh. Betul. Cuma kita kadang-kadang kena tahu juga orang Chinese ni, dia tanya ini soalan, betul ke dia nak tahu jawapan? Ataupun dia ada sebab di sebalingnya. Faham. Contoh mereka tanya apa tu? Kenapa you orang Islam perlu apa tu? Kenapa you orang Islam Kenapa you orang Islam nak maksudnya
itu makanan sangat leceh. Mesti mau ada halal cert ke apa ke macam ni. Kadang kan mereka tanda soalan macam ni kan. Betul. Tapi kadang mereka di sebelahnya dia bukan nak tahu jawapan betul-betul pun. Kalau you jawab pun, contoh dia cakap kenapa Muslim perlu pakai tudung. Betul. Okay? Kenapa lelaki dengan perempuan tak boleh share hand. Okay? Mereka nak tanya soalan ni, dia bukan betul-betul nak tahu jawapan. Betul. Okay. Kadang-kadang mereka cuma dia sudah ada satu perception yang tak baik tentang Islam ni. Okay, so biasanya saya tak akan jawab ini soalan terus. Selain jawab soalan ni, saya akan backward sedikit. Kenapa dia boleh timbul soalan ni? Sebab dia tak kenal Islam lagi. Okay, dia tak kenal Islam lagi dan mungkin dia anggap Islam itu yang diskriminasi kepada perempuan. Orang Islam tu diskriminasi kepada follower dia. Okay? Dan Islam ni yang ada satu ajaran yang mundur. So saya akan jawab soalan yang sebelahnya dulu. Baru saya jawab soalan yang dia tanya ini. So dia boleh terima lah. Contoh yang orang cakap kenapa perempuan wanita perlu pakai tudung. Okay. So biasanya saya akan jawab. Saya akan cakap actually pakai tudung ni, okay, dia yang depends berapa wanita ni berapa dia cinta dengan Allah. Okay. So of course pakai tudung ni panas, okay, dan susah juga, lecet semua macam ni kan. So dia nak pakai cantik semua. So tapi kalau muslimah tu dia cinta Allah, okay, dia akan buat untuk Allah. So awak nak tahu tak siapa tu Allah? Subhanallah. So saya kena explain dengan dia siapa tu Allah. I see. Bukan dengan explain dia sampai Z cakap tudung ni sebenarnya tak ada, begitu susah. Sebenarnya pun okey juga. So kita sebenarnya Islam ni, so dia majority non-Muslim, kalau mereka kenal Allah, kalau mereka kenal Al-Quran, okay, mereka kenal the mukjizat of Quran, okay, mereka akan automatic surrender, berserah diri kepada Allah. So ini semua rules and regulation, bukan satu perkara yang susah. So saya bagi nasihat mungkin kena lagi tahu the psychology behind the dakwah lah. Kalau boleh macam ni lagi senang memudahkan dakwah semua orang. InsyaAllah dengan FAQ Brother Rizwan soon. Kan yang akan datang lagi. Alhamdulillah. Betul. Seperti mana yang Brother Rizwan katakan tadi, memang untuk berdakwah dia bukan satu cara sahaja, dan kadang-kadang kita akan bertembung juga, macam kita akan melanggar dinding. Kenapa? Dan kita akan tertanya-tanya, awak ini betul-betul tak faham atau tak nak faham? Betul tak? Tapi betul, macam Brother Rizwan cakap, sebelum kita menjawab soalan dia dalam isu-isu yang lebih mendalam, iaitu fiqh. Kebanyakan mereka tanya fiqh sebenarnya. Betul. Sebab dia orang tak faham apa itu asas dulu. Jadi betul Brother Rizwan buat tu, bawa dia ke asas dulu, baru dia dah mantapkan pengukuhan base dia, baru kita bina atas base dia. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahumma barik lahu. Okay, Alhamdulillah. Itulah cerita, nak kata sebab sedikit, taklah sebab sedikit juga. Alhamdulillah Brother Rizwan dapat share sebab banyak ya tentang diri beliau dengan kita ya. Semoga kita boleh mendapat manfaat daripada perkongsian beliau. Okey, kita baru nak masuk topik. Subhanallah. Brother Rizwan, okey ha? Alhamdulillah. Okey. Kerana Ramadan sekian menjelang, jadi Alhamdulillah kita ingin mengambil kesempatan untuk bertanya dengan Brother Rizwan. Okay, bagaimanakah Ramadan pertama beliau? Jadi Brother Rizwan, silakan. Bagaimanakah Ramadan pertama Brother? Jadi saya tengok sebab yang kita kata lah, so sambung topik tadi lah. Seperti saya nampak banyak orang masuk Islam dekat Malaysia sebab kahwin. Okay, sebab kahwin. So of course, kita pun macam couple-couple lain juga. Okay, so biasanya satu lelaki ataupun satu perempuan, dia nak bagi pasangan dia suka, dia akan buat barang yang dia suka.
Contoh dengan puasa, walaupun kita belum masuk Islam, saya ikut puasa sekali lah. Subhanallah. Ini biasalah, ini Niat. semua orang membuat macam ni. Betul. Kalau biasanya Alhamdulillah. kalau dia patau dengan orang Melayu kan, dia mesti akan ikut puasa. Itu sudah Betul. tentu. So macam sekarang TikTok pun banyak TikToker challenge puasa. Ramadan Challenge puasa. So Betul. same konsep lah. So jadi saya first Ramadan saya sebenarnya sebelum saya masuk Islam, saya rasa 3 tahun saya sudah start puasa. Subhanallah, Allahumma Alhamdulillah. barik lahu. Alhamdulillah. Okay. Tapi yang hari tu niat saya yang tadi saya cakap lah, sebab nak bagi shock saja. Faham tak apa? Maksudnya bagi you punya pasangan happy. Faham. Saja Naam. you join sama-sama macam Naam. tu. Tapi bagi saya rasa puasa hari tu bukan susah, bukan susah, cuma kadang-kadang mungkin belum ada experience kan. So first memang sedia makanan banyak lah. Sahur memang ayam goreng 2-3 ketuk, lepas tu nasi macam ni makan banyak-banyak kan. Betul. So tapi cepat ngantuk. Faham. Lepas tu tak minum air tu sebenarnya masih okey lagi. Okay, so cuma lemah. Okay, tapi lepas beberapa kali dah puasa dah tahu sebenarnya tak payah makan begitu banyak pun sahur. Sebenarnya minum air pun cukup. Betul. Lagi energi lagi. Betul. Lagi energi. So Betul. jadi itu yang sebelum saya masuk Islam saya berpuasa. Saya berpuasa. Jadi hari itu ada juga putus, maksudnya tak ada lah sampai full day. Kadang-kadang separuh ada give up. We do what we can lah. Ya, we can. So jadi niat tu tak sama lah. Tapi lepas 3 tahun dah lebih praktis. So semasa first Ramadan, Alhamdulillah, so yang terus boleh buat full lah 30 hari, tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Dan yang saya nampak beza saya itu niat. Okay, niat. So yang dulu buat untuk girlfriend, lepas masuk Ramadan buat untuk Allah. Itu yang tak sama. So seperti Nabi bersabda, kalau kita berpuasa, okay, kalau kita bukan niat kerana Allah, kita pun boleh dapat, kita akan dapat dua kebaikan lah, dan dua kepuasan ke keseronokan. Saya sebenarnya tak pandai lah. Okay. So dua. Pertama, gembira, dua kegembiraan. Pertama adalah kegembiraan buka puasa. Alhamdulillah. Okay. Kedua adalah awal rasa takwa. Awal rasa kemanisan iman. Betul. So saya rasa banyak sebelum saya masuk Islam, saya cuma rasa kegembiraan buka puasa. Betul. Tapi lepas masuk Islam tu memang boleh rasa the spiritual kan, iman. Alhamdulillah. Tak sama lah. Tak sama kan. Apabila kita dengan penukaran sesuatu benda yang kita tak dapat lihat pun, iaitu niat. Dengan perkara yang sebegitu kecil atau besar ini, okay, sebenarnya besar, dia rasa lain sekali. Betul tak? Alhamdulillah, Brother Rizwan. Okay, so dari situ, okay, time first Brother Rizwan berpuasa, okay, boleh saya tanya, Brother Rizwan ada cakap Brother Rizwan rasa macam lemah sikit time tu, tapi perlahan-lahan Brother Rizwan dah tahu, okay, dalam cara pemakanan semua macam mana untuk membuatkan kita boleh sustain untuk sepanjang hari. Okay, Brother Rizwan rasa excited atau nervous tak time first puasa? Nervous yang bangun lambat. Lambat. Cepat-cepat habiskan makanan tu. Makanan tu dah sampai petang pun rosak dah. Betul. Jadi yang nervous tu, yang time tu lah. Sebab kadang-kadang pagi bangun memang ngantuk gila lah. Sangat ngantuk. Jadi saya memang sangat kagum orang boleh bangun pukul 3 pergi masak, tak boleh stop tu. Kan? Subhanallah. Masak-masak Betul. pergi makan. So, jadi lepas saya jumpa cara untuk minum air, minum oat macam ni, saya rasa sangat mudah lah. So, saya boleh tidur lambat sikit. Sampailah dekat-dekat sahur, dekat-dekat subuh, baru sahur. Betul. Lepas tu niat, lepas tu ready lah. Solat semua. Betul. Macam tu. Sebab malam semalam pun tarawih lagi and all that kan. Alhamdulillah. Tapi seperti Brother Rizwan cakap pun, lama-lama tu benda dia jadi excited. Dia jadi seronok. Bila kita tak bersabar nak bagi Ramadan sampai, and kita berdoa kepada Allah supaya kita boleh
mid Ramadan. Ya, Betul tak kan? betul. Saya rasa itulah yang tapi sekarang saya dah 5 tahun kan, dah 5 tahun dekat jadi seorang Islam, okay. Yang mindset saya ada berubah, okay, ada berubah. So dulu walaupun saya dah Islam, okay, saya puasa, saya saja anggap ini satu tanggungjawab saya, okay, tanggungjawab saya dan kita kata balik yang tadi hadis tu, yang ada 2 kegembiraan yang kita boleh dapat daripada Ramadan, puasa di Ramadan. Kegembiraan buka puasa dan kegembiraan kemanisan iman. Okay. Saya rasa beberapa tahun ini saya lebih kepada kegembiraan buka puasa saja. Okay. So yang kemanisan iman ni saya rasa sekarang lebih lagi kita mendalami Islam, kita sebenarnya kita lagi pentingkan ini sebenarnya. Dulu saya rasa pun kebanyakan orang kalau puasa ngantuk je sepanjang hari, lepas tu mungkin tengah fikir nak cari apa makanan kan. So kita pun tak ada buat apa-apa rancangan ataupun target apa yang kita boleh berubah dan capai dalam Ramadan kita. Dulu tak ada target. Yang tu penting. Tak ada target. So sekarang saya pun lebih kepada macam ada satu mindset yang sudah mau sampai Ramadan. So apa yang saya perlu improve saya dan apa yang saya perlu buat untuk menguatkan hubungan saya dengan Al-Quran, dengan Allah. So itulah yang saya nampak pemikiran ada sedikit berbeza sekarang. Bukan ada fikir puasa. So bagi saya insyaallah puasa itu bukan susah lagi. Jadi itu bukan challenge lagi. Saya kena pergi ke challenge next yang mendalami ilmu Islam dalam Ramadan. Betul. Macam mana boleh up level lagi lah. Betul. Alhamdulillah Brother Rizwan. Subhanallah. Okay. So dan okay, kita ke yang seterusnya. Brother Rizwan dah cakap tentang perasaan Brother Rizwan bahawa dalam puasa. Okay. Jadi Brother Rizwan, saya nak tanya. Okay. Bagaimana pula dengan solat tarawih? Apakah perasaan Brother Rizwan semasa solat tarawih yang pertama? Okay. Jadi jujurnya cakap ngantuk lah saja. Memang ngantuk aja. Faham. Sambil sujud memang sudah tidur. So jadi sangat-sangat ngantuk. Tapi dan tahun lepas saya kira lebih baik sikit lah. So sebelum ni pun skip jugalah. Tak berapa hari-hari pergilah. So tahun lepas lebih baik. Ada lebih 10 hari. Tapi lepas 10 hari so tak boleh tahan sudah di rumah. Alhamdulillah. Di rumah. Ini jujur saya cakap. Tapi insyaAllah tahun ni saya target nak hari-hari pergilah insyaAllah lah. InsyaAllah. Make it easy. So saya yang itulah berkaitan dengan tadi yang saya cakap tentang pemikiran tu. So apa yang kita boleh usaha untuk meningkatkan ilmu kita dan juga silaturahim dengan persaudaraan Islam yang lain. So itulah yang saya rasa tarawih ini tahun kena usahalah saya. Kan insyaallah. Insyaallah. Semangat berjemaah. Kan memang lain macam Brother Rizwan sama juga saya rasa saya boleh menghayati dengan Brother Rizwan yang kadang-kadang kita ni introvert sikit lah kan. Jadi kita suka bersendirian kan. Tapi dalam banyak bersendirian tu memang macam kawan Brother Rizwan yang cakap. Dia bukan berkata jin masuk badan. Dia cuma bisikan syaitan tu jadi lagi kuat sebab berseorangan. Betul tak Brother Rizwan? So jadi memang nak tak nak semangat berjemaah dan persekitaran yang kita ada itu amat penting untuk nilai untuk pembangunan kita lah. Kan pembangunan diri kita. Alhamdulillah. Okay. Brother Rizwan, dalam banyak-banyak perkara yang baik yang telah berlaku di Ramadan, apakah perkara yang personally Brother Rizwan rasa memang paling best lah yang dari segi mahupun duniawi atau perkembangan diri, apa Brother Rizwan rasa yang paling best atau Brother Rizwan telah dapat up level lah? So far sekarang saya dah 5 tahun kan. Saya rasa jujur cakap saya first 3-4 tahun ni saya rasa
macam apa? Terapung. Terapung macam tak begitu serius. Faham. Jadi saya harap tahun ni akan dapat perasaan yang berbeza. InsyaAllah. So tapi ada improvement setiap tahun tak ada. Ada. Improvement itu memang Subhanallah, ada, subhanallah. tapi tak berapa nampak lagi. Saya sendiri pun InsyaAllah. harap saya sendiri boleh lagi usaha. So sebab itu pun salah satu niat saya nak buat content dekat TikTok semua. Sebab dulu semasa saya masuk Islam, saya bayangkan adalah saya boleh dapat banyak saudara Islam bersama saya. Tapi baru masuk Islam sampailah 3-4 tahun, saya rasa pun saya macam yatim piatu dekat Islam sini. Tak ada orang peduli saya. Macam anak tiri lah. Ya, pun tak ada persatuan Cina Muslim cari saya. Tak ada, Betul. semua pun tak ada. Kosong aja. Saya sendiri bersendirian. Jadi saya rasa ini saya tak nak berlaku ini dengan mualaf lain lagi. Itulah yang saya nak buat konten. So alhamdulillah ada banyak mualaf ada inbox saya. So tapi saya sekarang sendiri pun tak mampu buat apa-apa acara ataupun aktiviti dengan mereka lagi. Tapi kurang-kurang saya dah ada kenal dengan NGO seperti Akadim ke ataupun yang Mak-Mak, NGO yang Cina Muslim semua. So kurang-kurang saya bahkan bagi tahu mereka lah. Sekarang sini ada buat aktiviti boleh pergi sana. Betul. Tapi dulu tak ada orang bagi tahu saya pun. Saya sendiri seorang. Subhanallah. Jadi saya rasa ini satu kerugian lah, dan juga ini mungkin satu point yang bagi saya tak rasa sangat banyak miracles in Ramadan. Saya belum lagi. Saya harap boleh jumpa. InsyaAllah. Saya rasa memang berjamaah itu memang yang satu key point. Especially in Ramadan. Sebab Ramadan ni adalah bulan yang Al-Quran diturunkan. So jadi this month is penuh barakah. So tapi kalau kita masih bersendirian, lepas tu kalau kita sendiri ilmu pun tak cukup, memang rugilah. Betul. Kalau boleh betul, memang Rizwan. berjemaah. InsyaAllah. So insyaAllah ini pun tahun ini target saya lah. Alhamdulillah. Dan para penonton yang berada di sebelah kaca, alhamdulillah seperti yang mana Brother Rizwan ceritakan, kita di Al-Khadim. Brother Rizwan, saya tak tahu kalau Brother Rizwan dah diberitahu kita akan ada qiyam insyaAllah setiap malam juga. Jadi semua dijemput untuk join qiyam kita lah di Al-Khadim insyaAllah. Nah, Brother Rizwan, kalau jarak boleh jarak boleh mengizinkan, kalau Allah mengizinkan insya-Allah. Betul, Brother Rizwan. Dan seperti Brother Rizwan yang cakapkan, sebenarnya saya amat kagum. Allahumma barik lahu, barakallahu fikum. Kerana Brother Rizwan mengambil inisiatif tu. Betul Brother Rizwan cakap, kalau kita sebagai seorang mualaf yang nak mencari macam mana nak cari, tak tahu. Apakah titik permulaan? Betul tak? Dan alhamdulillah Brother Rizwan telah mengambil inisiatif untuk menjadi jambatan yang menggabungkan persatuan dengan individu. Barakallahu fikum. InsyaAllah. And untuk Brother Rizwan, walaupun ini dari saya lah, Brother Rizwan boleh merasakan yang bahawa Brother Rizwan memang tak nampak satu langkah yang besar atau satu big leap yang Brother Rizwan maybe kata untuk Ramadan. Tapi yang saya lagi kagum ialah konsistensi ataupun istiqamah. Subhanallah. Ya, bila digabungkan ia memang satu, banyak orang boleh dapat satu langkah yang besar. Tapi kalau nak jadi konsisten tu, dia memang satu cabaran yang lain lah. Ya. Subhanallah. Terima kasih Brother Rizwan. Last Brother Rizwan ya, kalau saya boleh. Okay. Ramadan ni seperti Brother Rizwan katakan, ia adalah bulan yang mulia, bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Dan kerana diturunkanlah Al-Quran yang dia telah mengubah seluruh benda, persepsi di dunia ini sebagai seorang Muslim.
Betul. kan. Jadi di bulan Ramadan ni, Brother Rizwan, boleh saya tanya, apakah apakah persepsi, bagaimanakah bulan Ramadan ni telah mengubah persepsi Brother Rizwan dalam hidup ni? Ya, Alhamdulillah. So, jadi saya rasa bulan Ramadan ni memang yang satu bulan yang sangat istimewa lah, bulan yang suci. Okay, dan juga seperti banyak orang Islam pun tahu yang 10 hari terakhir Ramadan ni ada satu hari yang Lailatul Qadar. Okay, satu malam seperti 83 tahun, 1000 bulan. Okay, 1000 bulan punya pahala. Apa yang kita boleh buat, boleh lakukan semua. So, saya rasa bulan Ramadan ni dia satu macam satu restart, okay, bagi satu restart bagi semua orang Muslim. Okay, so macam kadang-kadang kita guna phone kan, dia kan kadang-kadang boleh jam. Kalau jam tak mungkin kita terus buang. Kita boleh cuba restart dulu. Betul. Lepas restart dah okay balik. Betul. So sama jugalah kita dalam satu tahun kita usaha dalam kerja kita ataupun dalam agama kita, kita nak capai sesuatu dalam kejayaan kita ataupun dalam perjalanan agama kita ataupun dengan family kita. Mungkin lepas satu tahun kita tak ada jadi lebih baik, mungkin jadi lebih teruk. Tapi bulan Ramadan ni memang satu peluang untuk kita berdoa dengan Allah, okay, memperbetulkan niat kita balik. Okay, so saya rasa ini satu masa yang paling sangat baik. So, tapi taubat ni bila-bila boleh buat. Ya, memang bila-bila boleh buat. Dan juga setiap malam kita tahajud, kita boleh bertaubat dengan Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan sesiapa yang betul-betul niat dia ikhlas. Amin. Okay. Tapi Ramadan ni dia macam satu kita boleh kata kalau kita buat sales dekat company lain kan. Hari-hari kita boleh buat sales. Hari-hari kita boleh set target. Tapi kadang-kadang perlu satu event, satu event, satu istimewa, satu peringatan, satu jemaah. Betul. Okay, itu apa, pengasas kena keluar. Okay, tahun ini kita kena set target macam ni. Ya, macam keynote barulah lah. kita boleh jalan. So sangat bagus dalam Islam ni, setiap tahun ada satu bulan. Subhanallah. Satu sesi. Okay, untuk semua orang. Dan ini pun satu mukjizat juga. Saya nampak satu video kata, perasan dah Brother Hilmi, kadang-kadang bukan semua Muslim dia betul-betul solat 5 waktu. Kadang-kadang mereka mungkin skip ataupun banyak alasan ataupun dia dah tinggalkan solat dah lama. Okay, tapi berapa teruk pun Muslim tu, bulan Ramadan dia akan datang puasa. Subhanallah. Ini satu mukjizat. Subhanallah. Betul. Kita boleh nampak. Saya sendiri pun nampak. Sekeliling saya ada orang macam ni. Biasa panggil dia solat pun sangat susah. Nak tenang pun tak boleh solat. Tapi Ramadan dia tak puasa sendiri. Betul. So ini satu Allah memang sudah beri barakah dalam bulan ni. So memang ini bulan untuk banyak orang bertaubat. Bulan ni untuk banyak orang boleh buat change in themselves. Okay? Buat perubahan. Okay, set target. Okay, restart. Ataupun yang dah lepas punya, kita kena lepaskan. Okay? Jangan lagi kisah, lagi salahkan diri sendiri. Okay, dah lepas dah. So bulan ni bulan yang suci untuk kita kickstart. Subhanallah. So saya itulah nampak Ramadan ni memang sangat special lah. So dan saya rasa kadang-kadang kita ada set banyak target untuk diri sendiri, tapi cakap selalu tapi tak start. Faham. Okay, so Ramadan ni peluang untuk kita betul-betul start. InsyaAllah. Macam ni lah. So saya nampak bulan ni memang sangat special. Sangat special. Dan juga bagi baru kita Chinese New Year habis kan. So saya dah buat satu video, saya dah buat satu content yang saya dalam kelas dengan mualaf lain, saya ada kata apa perbezaan Chinese New Year dengan Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha. Okay? So untuk orang Chinese bukan Islam, dia akan nampak sama lah raya je. Saya ada raya Cina, ada raya Melayu. Tak. So bagi saya nampak perbezaan tu adalah sebab dalam Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha, ini yang satu raya yang kita mendekat
kita mendekati diri dengan Allah. Betul. Perbezaan di sini. Betul. So kalau kita raya Cina, kita gathering saja. Kita Betul. dah fikir Tuhan. Betul. Tapi betul. hari raya Aidilfitri, kita dah 1 bulan puasa, 1 Betul. bulan Ramadan. Betul. Kita sudah bersihkan diri sendiri. Kita Betul. sudah baca Quran Betul. sebanyak mungkin daripada hari biasa. Betul. Lepas tu kita hari raya, kita bukan pergi celebrate dulu, kita pergi masjid solat dulu. Betul. So itulah kenapa dia panggil Eid. Betul. So kita gathering, kita Betul. balik, kita kembali kepada Allah. So Betul. saya nampak tujuan dia dan niat dia dan the itu agenda yang raya kita dan Ramadan ni memang cukup indah. Memang cukup indah. So kita bukan saja yang seperti orang bukan Islam nampak kita tengah beraya, tapi sebenarnya kita sudah InsyaAllah banyak Muslim sudah jadi seorang Muslim yang lebih baik. InsyaAllah. Mereka yang tak nampak di sini. Betul. Kadang-kadang sebab contoh, kalau kita di Chinese New Year, kita lagi minum arak lagi banyak. Lepas Chinese New Year habis, bukan jadi lebih baik. Mungkin lagi mabuk, lagi teruk. Ya. Tapi lepas Ramadan, you akan jadi lebih baik. InsyaAllah akan jadi lebih baik. InsyaAllah. Betul. Tak semestinya dalam lah. Tapi paling teruk pun, orang tu mesti jadi kurus. Okay. Dia punya outlook dah berubah lah. Walaupun lepas tu dia gemuk balik, saya tak cakap lah. Betul. So itulah dia penuh wisdom. Okay, ada banyak benefit daripada Ramadan ni. Macam tu. Memang. Subhanallah, barakallahu fikum Brother Rizwan. Betul, seperti saya setuju seperti mana yang Brother Rizwan katakan, bahawa yang untuk kita sebagai Muslim ni, Aidilfitri atau Aidil Adha adalah among other things, yang paling penting ialah ia adalah satu ibadah. Ibadah dulu baru perayaan. Bukan perayaan dulu lepas tu ibadah sebagai sampingan. Betul. Alhamdulillah, yang tu memang saya setuju. Dan walaupun dan ia juga sebagai satu bulan seperti Brother Rizwan katakan, untuk kita reset. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Pengampun. Jadi dia akan, betapa jauh kita dah pergi, dia selalu nak kita kembali kepadanya, kan? Dan bulan Ramadan ni seperti satu mukjizat yang Brother Rizwan katakan, sejauh-jauh kita pergi mesti ada yang kembali. InsyaAllah mesti ada yang kembali. Kan, Alhamdulillah. Dan saya rasa begitulah akhirnya sesi podcast kita untuk kali ini. Kalau nak cakap tu memang tak habislah, Brother Rizwan. InsyaAllah kita dapat bertemu lagi dan simpan untuk pada masa yang akan datang. Dan InsyaAllah kami berharap dengan rancangan ini para penonton dapat mengambil iktibar dan juga manfaat, dan sebar-sebarkanlah kan semua yang baik, insya-Allah. Dan sebelum kami mengakhiri, okay, saya nak promote sikit lah, Brother Rizwan, kalau boleh. Podcast kami hari ini dibawa oleh The Sahih Kurma. Okay, sila Ramadan sudah menjelang, dan seperti Brother Rizwan katakan, pada sahur tak payah makan berat-berat. Minum air, tamar, oat, cereal pun dah okey. Kan? Alhamdulillah, Allah akan memberi kekuatan untuk kita menempuhi hari kita. Okey. Dan lagi satu, jangan lupa, kalau saya nak mengingatkan lagi, kalau anda dan juga saya bersama keluarga saya ada di Klang, sila pergi melawat Sambal Lalapan Klang, ya Brother Rizwan. Sila. Apakah seorang orang kata apa landmark yang dekat untuk kami cari? Yang satu masakan Jawa dekat Bukit Tinggi Kelang, Giant, okay. Giant belakang. Okay. Lagi satu dia pun tak jauh daripada Aeon Bukit Tinggi lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan apakah, okay, ni sebab kadang-kadang okay lah, bukan sebab Cina lah, tapi Cantonese panggil apa? Signature dish lah.
in Cantonese. Dish. Signature dish. Okay. Brother Rizwan. Kalau yang HQ, okay, sama lalapan Naam. Bukit Tinggi, dia yang sedia khusus masakan Jawa, okay. Naam. Sate Jawa, ikan bakar, ayam penyet, semua lah. Subhanallah. Ikan bakar. Semua ada. Okay. Lagi satu yang kopitiam, dia yang Naam. Chinese food lah. Chinese food, Cantonese. Lepas tu kita ada buat set lauk banyak jugalah. Oh, subhanallah. Okay, insyaAllah kalau nak tahu lebih lagi, kita kena jenguk Sambal Lalapan Kelang lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Follow, like, comment, subscribe, share. Bukan sahaja di Al-Khadim, tetapi juga di Rizwan Ong Podcast. Ya, Alhamdulillah. Okay. Dan sebelum kami akhiri, okay, boleh saya dengan tasbih kifarah ya. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi